Sebab itu, sahabat-sahabat, perbezaan pendapat kita dalam parti bukan soal setia kepada presiden, saudara-saudari. Dia bukan soal saya ataupun orang lain mahu atau tidak mahu saudara presiden jadi Perdana Menteri. Soalnya ialah kita mesti mencari jalan untuk menawarkan yang terbaik kepada rakyat, supaya rakyat yakin kepada kita. Sebab bila rakyat yakin kepada kita, baru presiden boleh jadi Perdana Menteri, saudara-saudari. Jadi perbezaan pendapat kita, yang banyak perwakilan sebut perpecahan dan sebagainya, bukan perpecahan, saudara-saudari. Dia soal mencari jalan yang terbaik, memilih pimpinan yang terbaik supaya kita menjadi lebih agresif lepas ini, supaya kita menjadi lebih kreatif, supaya kita kembali seperti sebelum ini mendepani suara rakyat dan meyakinkan mereka bahawa saudara Anwar Ibrahim boleh mengubah masa depan mereka, saudara-saudari. Sebab itu saya tahu ramai yang kurang selesa dengan cara saya. Sebab saya orang korporat. Kamu tak buat kerja, takkan aku bagi bonus. Kita nak pimpinan yang betul-betul boleh buat kerja, yang ada peranan, yang boleh menzahirkan perancangan parti supaya kita dekat dan dapat meyakinkan rakyat. Kerana itu jalan kita kepada kemenangan di Putrajaya. Kita tidak mahu pimpinan ataupun wakil rakyat yang kehadiran mereka hanya untuk mengikut presiden, saudara-saudari. Kita tak mahu kalau presiden turun berkempen, sepatutnya dia pergilah kempen tempat lain. Yang kamu ikut presiden tu sebab apa? Ini aku duk tengok video lah sekali-sekala kan. Ini presiden duk turun ni berpeluh rambut pun dah tak macam mana. Malah komen pasal rambut lah, sensitif kan. Presiden turun, orang nak bersalam tu susah sebab penuh keliling orang keliling dia dah. Itu yang kita suarakan. Tidak cukup dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata berkempen untuk kita menang, saudara-saudari. Tak boleh semata-mata kamu jadi ahli majlis pimpinan pusat, kamu ada jawatan. Cukup untuk kamu bersuara kalau kononnya ada orang sentuh presiden. Tak boleh. Rakyat susah, kamu kena bersuara. Najib berleluasa, UMNO makin menggila, kamu kena lawan. Kita tak mahu pimpinan yang peranan mereka hanya melaungkan kesetiaan kepada parti dan presiden dan mereka merasakan itu cukup untuk menghalalkan yang mereka tak buat kerja, saudara-saudari. Sebab itu saya tengok, saya duduk kat belakang, saya tengok ucapan penggulungan, banyak yang bimbang, parti berpecah dan sebagainya. Mereka tak kenal Anwar Ibrahim dan saya. Saya tak bimbang, saudara-saudari, kalau orang kata parti ini berpecah. Biarlah dia kata, UMNO, dia duduk tengah tepuk tangan, esok UMNO menangis, saudara-saudari. Sebab sepanjang pemilihan-pemilihan kita daripada tahun 2010 lagi, pandangan saya, ini adalah
kongres dan pemilihan parti yang paling menunjukkan kesepaduan anggota-anggota kita, saudara-saudari. Sebab dari segi keputusan pemilihan, dari segi kempen pemilihan, anggota akar umbi secara majoriti dan telah dizahirkan di peringkat MPP, di peringkat AMK, di peringkat wanita, di peringkat pimpinan utama. Mereka menghantar kita beberapa isyarat. Isyarat pertama ialah kita mahu kekuatan yang kita bina atas diri kita sendiri, saudara-saudari. Kita tak mahu mengemis dengan mana-mana pihak untuk kita menjadikan Anwar Ibrahim calon Perdana Menteri. Tak payah tawar. Kita tetap dengan pendirian kita, saudara Anwar Ibrahim calon Perdana Menteri. Isunya ialah macam mana nak menang pilihan raya. Kita juga tahu bahawa kita perlu menjadi parti yang bertanggungjawab. Kita tak boleh semata-mata untuk mendapatkan kuasa, kita bersekongkol dengan orang-orang yang memang telah menyusahkan rakyat atau yang menyebabkan luntur idealisme kita. Rakyat tak suka. Dia pilih kita sebab dia yakin dengan landasan kita. Kalau kita lari daripada landasan itu, seperti mana dia pernah pilih kita, dia juga boleh humban kita keluar, saudara-saudara. Saudara Pusat Tetap, 5 minit lagi sebelum bunyi, no? Sila. Saya nak ambil kesempatan dalam kongres ni. Berapa kali boleh jerit macam ni? Kena tunggu tahun depan, kan? Saya nak ambil kesempatan ini untuk bercakap terus dengan saudara Presiden, supaya disaksikan oleh semua perwakilan dan seluruh rakyat Malaysia. Saudara Anwar kenal saya sejak umur saya 17 tahun. Masa saya kahwin dulu, saya tak suka bersanding majlis. Saya memang jemput 20 orang je. Jadi saudara Anwar buat majlis kahwin dekat rumah dia. Anak-anak dia kata, majlis anak dia pun tak macam itu. Saya nak sebut kepada saudara Anwar Ibrahim, saya mungkin lantang, tapi saya bukan Azmin Ali, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya telah buktikan saya tidak berminat dengan jawatan menteri ataupun jawatan awam. Kalau saudara Anwar ingat, tahun lepas Ramadan 2021, lepas lama tak jumpa, saudara Anwar minta nak jumpa, saya pergi jumpa. Saudara Anwar pujuk kalau ada kesempatan di Putrajaya, boleh ke tidak tolong pertimbang untuk mendapat tempat. Saya tak bagi kata ya ataupun tidak, kalau Datuk Seri ingat. Sebab saya memang tidak berminat. Betul boleh tanya dah. Saya bawa saksi, ingat tak? Semasa Pakatan Harapan menang dulu 2018, saya kembali menjadi orang biasa seperti saudara-saudari. Saya tidak pernah mendapat sebarang jawatan. Saya tidak pernah mendapat satu sen. Dan saya tak pernah rasa kesal pasal itu. Itu pilihan saya, sebab saya masuk parti ini bukan untuk jawatan. Cuma kalau saya kritik, maksudnya kamu yang memegang jawatan, aku sebagai anggota biasa yang telah sama-sama berjuang, jangan kamu hampakan harapan dan tanggungjawab yang kami letakkan kepada kamu. Saya harap saudara Presiden ingat
bahawa saya bukan jenis yang manis di bibir tapi tikam di belakang. Saya tak pernah berjanji, saudara-saudari, masa Datuk Seri Anwar masuk dalam penjara, saya tak pernah berjanji akan pecahkan tembok penjara untuk bebaskan dia. Depan janji, belakang dia pergi runding, dia nak jadi calon Perdana Menteri, saudara-saudari. Saya memang tidak angkat, tidak julang, tidak puji. Kalau saudara-saudari, kalau saudara Presiden nak kecil hatilah. Tapi saya harap saya dihakimi dan diadili dengan usaha saya, dengan kerja saya, dengan konsistensi saya menyebut beberapa perkara. Sebab masa Datuk Seri Anwar berada dalam penjara, kami tunggu tembok tak pecah-pecah lagi. Akhirnya kami terpaksa jugalah keliling satu Malaysia untuk memenangkan saudara-saudari di kursi di seluruh Malaysia. Kerana kita yakin hanya dengan parti menang Pakatan Harapan akan dapat membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara. Sebab itu ini janji saya kepada parti, perwakilan, pimpinan dan saudara-saudari seluruh yang menonton. Saya akan terus bercakap macam ini. Mulut saya takkan manis sampai bila-bila. Saya tak reti cakap berlapik, saudara-saudari. Sebab saya berpandangan berbeza. Saya berpandangan bahawa ingatan itu sangat penting kepada kita. Apatah lagi kalau kita berada di tempat yang memikul tanggungjawab. Apatah lagi kalau amanah itu adalah untuk kita menjaga rakyat dan negara yang kalau salah tergelincir lagi teruk. Ingatan itu penting. Sebab itu ingatan itu perlu terus diberi sesama kita. Di dalam parti. Ingatan daripada luar parti. Sebab kalau kita tidak diingatkan dan kita tidak mendengar ingatan demi ingatan, ingatan terakhir yang akan datang kepada sebuah parti politik ialah dijahanamkan rakyat di pilihan raya, saudara-saudari. Sebab itu saya harap supaya kita bermula daripada hari ini kembali ke kawasan masing-masing. Saudara-saudari pujuk saya untuk kembali ke dalam politik. Lama saya nak fikir, kalau tidak kerana Johor kalah, memang saya takkan kembali. Tapi kami yang selalu berkempen di Johor boleh ingat keringat yang lama, 1 dekad, untuk membina kekuatan di Johor. Hanya dalam satu pilihan raya kecil, kita hampir hilang segala-galanya. Saya dah tunaikan permintaan saudara-saudari, saya sudah kembali untuk membantu bersama-sama saudara-saudari. Saudara-saudari juga terima kasih telah tunaikan permintaan saudara-saudari bagi amanah kepada saya untuk menjadi timbalan Presiden. Sebab itu sekarang daripada saat ini kita tak banyak masa. Kita ada beberapa tanggungjawab dan tugas berat yang kita kena buat dalam tempoh 4-5 bulan akan datang. Pertama, kita kena sanggah UMNO, saudara-saudari. Jangan bagi dia bermerajalela. Kita tak boleh biarkan Najib Syok sendiri meracun rakyat macam itu. Korang tak bosan ke? Kita dah jatuhkan dia sampai dia jadi pesalah dan bakal banduan. Kalau kita tak terus sanggah dia, dia rasa dia masih lagi pembesar negara. Sebab itu, bermula hari ini, tugas pertama, semua kita akan balik dan akan terus sanggah Najib sehingga kita hantar dia terus ke penjara, saudara-saudari. Hari Selasa, ni hari Ahad, esok Isnin, lusa Selasa. Hari Selasa saya minta pimpinan di semua peringkat kita sama-sama membuat laporan polis besar-besaran terhadap Najib di seluruh negara, saudara-saudari.
Tak boleh biarkan dia ikut suka main isu perkauman, ikut suka dia racun rakyat. Enough is enough, dan itu mesti bermula daripada kita. Laporan polis hari Selasa ini terhadap Najib di seluruh negara, insyaAllah. Dan setiap kali Najib berbohong lepas ini, saudara-saudari, jangan duduk diam. Kita akan buat laporan polis demi laporan polis demi laporan polis. Sebab saya tahu Najib seorang yang penakut. Dia sembang kencang sebab orang tak lawan dia. Dia rasa dia bebas sekarang. Bila kita mula pastikan setiap daripada pembohongan dia, propaganda dia, kita akan lawan. Najib lepas ini akan jawab macam yang sama dia jawab di mahkamah. Semua dia tak tahu, saudara-saudara. Perkara kedua, tanggungjawab besar kita kena memperkemaskan persiapan pilihan raya umum secepat mungkin dan memperkuatkan jenterapati daripada sekarang, saudara-saudara. Kita tak ada masa yang panjang. Kalau pilihan raya 3-4 bulan daripada sekarang, masanya cukup pendek. Banyak yang kita kena buat. Saya akan mula turun ke kawasan-kawasan parlimen tumpuan, saudara-saudari, bermula daripada minggu pertama Ogos. Saya minta supaya selepas ini pimpinan MPP sama-sama turun ke negeri, ke cabang dalam masa 2-3 minggu daripada sekarang untuk berjumpa jentera, perbetulkan jentera. Anda telah dipilih. Sekarang masa untuk melaksanakan tanggungjawab, dan tanggungjawab paling penting ialah membela maruah parti dalam pilihan raya, saudara-saudari. Okey, baik. InsyaAllah